Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi kita bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i, yang mana kita pada minggu yang lalu telah masuk ataupun bincangkan berkenaan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, itu ataupun basmalah mana dalam tajuk ni kita perhatikan bahawa memang bismillah ini macam kita terangkan disepakati oleh para ulama bukannya satu ayat Al-Quran kecuali dalam surah An-Naml ayat 30. Okay, yang lain-lain tu dipercanggahkan. Kenapa dia pergi dekat pilihan bahasa saja? Ni masalah ni kejap. Okey. Video okay, position. Okay. Jadi kita kata bahawa basmalah ni dia dipercanggahkan berkenaan di Quran atau tidak, dan kita bincangkan berkenaan dengan kelebihan kedudukan di mana digalakkan bismillah, kelebihan dia dan kedudukan mana diwakilkan bismillah. Dan berhasil daripada perbincangan kita yang lalu, bismillah ini sebenarnya digalakkan pada semua keadaan, seluruh keadaan. Hatta sebenarnya dalam masalah pergi tandas pun dalam sunan Abu Dawud datang Rasulullah SAW bersabda sitru, mana penghalang atau penghadang baina syaitan baina auratil bani Adam wa syaitan, maknanya di antara aurat anak Adam dengan syaitan. Ayaqula, bahawa dia berkata ketika masuk ke tempat buang air itu dengan bismillah. Itu sebab kenapa kalau kita lihat dalam kitab-kitab zikir berkenaan dengan masuk tandas keluar tandas sebagainya, kalau yang diberikan yang diberikan dalam bentuk yang detail, bismillah itu disebut. Kalau kita yang biasa bismillah tak ada kan. Tapi dengan hadis Nabi SAW tadi yang menyatakan mana penghalang di antara aurat kita dengan syaitan dapat melihat adalah dengan bismillah, dengan bismillah tadi. Dan hatta kita kata penggunaan bismillah itu diletakkan pada kedudukan yang kita kata macam tajuk yang mungkin kita kata tidak orang kata nak sebut pun kita malulah, persetubuhan dan sebagainya pun digalakkan untuk lafazan bismillah, kerana ia mempunyai kedudukan yang besar dalam menyekat di antara kita dengan syaitan dalam masalah masalah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama isti'azah hari tu lah. Dan isti'azah hari tu kita bincangkan juga dengan bentuk yang sama, iaitu dia datang untuk melindungi manusia daripada gangguan syaitan. Dan gangguan syaitan tadi lebih utama ada berkaitan dengan tajuk was-was dan juga kekeliruan atau syubhah yang akan didatangkan oleh syaitan kepada orang berkenaan. Jadi bukannya relate utama kepada masalah sakit badan dan sebagainya. Jadi kita akan lihat insya-Allah pada tajuk ni. Baik, kita sambung hari ni selepas kita dah bincangkan. Okey. Permulaan surah. Hari ni insya-Allah kita masuk pada permulaan surah, itu Fatihah. Di permulaan surah maksud dia surah ni, di tafsir maudhu'i ni kita bincangkan every time kita masuk mana-mana surah, dia akan letakkan di awal tajuk sebelum masuk detail surah-surah berkenaan. Mana kalau surah Fatihah ni pendek, maka tajuk dia mungkin pendek je. Dia jadi satu perenggan saja untuk jelaskan. Tapi kalau dia kata surah yang panjang macam Al-Fatihah, Al-Baqarah ke Al-Imran, An-Nisa dan sebagainya, dia akan datang dalam bentuk permulaan tu diterangkan berkenaan dengan tajuk nama. Sebelum tafsir nama, kemudian madaniyah, makiyah dia, bilangan ayat dia. Nanti kita akan masuk macam tu. Dia step by step cara dia macam tu. Bahkan dalam nota tu pun datang dengan bentuk macam tu. Kita aturan dia macam tu. Mana start dengan nama dulu. Kenapa nama dia macam ni? Adakah datang dalil menyatakan nama dia macam ni? Baik. Di permulaan surah, pertama, nama-nama suratul Fatihah, nama-nama surah yang kita nak bincangkan ni, nama-nama dia.
Banyaknya nama menunjukkan kepada kemuliaan benda yang dinamakan. Banyaknya nama menunjukkan kepada kemuliaan benda yang dinamakan. Ini actually memang satu kaedah dalam bahasa Arab Benda tu nama dia banyak berdasar pada gelaran yang diberikan. Contoh macam kalau kita lihat dalam di sisi orang Arab pedang, saif, kita hafal saif dah. Sebenarnya ada batar dan sebagainya, banyak dia punya lafaz yang lain cuma kita kata saya sendiri pun tak hafal. Dia actually ada 100 nama. Untuk pedang saja, untuk terangkan pedang, dia ada 100 nama. Ada 100 nama. Macam kuda, jawad, faras, hisan, benda yang banyak digunakan, ada kelebihan besar, nama dia banyak. Contoh macam kita kata macam singa jantan. Singa jantan kita hafal singa, asad je lah. Okey, orang Melayu kita belajar bahasa Arab, asad. Asadun, singa. Okey. Namirun, harimau. Okey, kita belajar macam tu. Tapi sebenarnya asad ataupun singa dalam bahasa Arab ini mempunyai binatang singa tu sendiri mempunyai nama yang banyak. Contoh macam Qash'am, Qaswarah ataupun Usamah, Laith. Tu semua nama singa jantan. Laith, Qash'am, Qaswarah, betul, ataupun Laith, Usamah, orang kata Usamah tu nama apa? Singa jantan. Maksud Usamah tu singa jantan. Singa tak singa jantan tu nama dia banyak. Dia actually anything yang hebat di sisi orang Arab, nama dia banyak. Dia ada nama yang banyak. Macam hujan kan, Ghais, Matar. Dia actually benda tak pelik. Kita hujan lah nak panggil apa. Tu kadang-kadang kalau penterjemahan buku bahasa Arab ni sikit payah. Pasal apa tahu? Nama tu kadang-kadang diulang 3-4 kali untuk menunjukkan kehebatan benda berkenaan. Tapi kita mungkin tak dapat dalam bahasa Melayu ni, kita jarang benda kelapa lah. Mungkin kelapa mungkin ada kelapa orang Selatan panggil. Betul, nyok orang Kedah panggil kan. Contoh yang tu lah, kita simple yang tu. Tapi nama tu berasal daerah. Di dalam bahasa Arab, orang Arab, dia punya kehebatan satu benda tadi berdasar pada nama dia, dan orang faham itu nama dia. Bahkan pernah berlaku satu kisah lah yang diletakkan oleh orang Arab berkenaan dengan banyak nama ni. Tapi kadang-kadang ialah dalam tajuknya banyak nama hebat. Tapi ada benda tertentu, contoh macam kucing, dia punya nama banyak, tapi dia taklah hebat sangat. Tapi mungkin agaknya ramai sangat orang bela, maka kucing ni banyak nama. Macam Hirun, Bisun, Sinaur. Itu semua nama kucing. Kan Kitun, kan Hirun, Sinaur. Assalamualaikum. Itu Sinaur kita jangan pakai. Okey. Pasal dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan larangan membeli atau makan hasil jualan kucing datang dengan lafaz naha Rasulullah SAW an thamanil kalb was sinaur. Melarang Rasulullah SAW daripada makan hasil jualan anjing dan juga sinaur, kucing. Sinaur, sin nun waw ra. Sinaur. Itu kucing. Tapi dia orang kata kadang-kadang ada benda yang macam taklah besar sangat, tapi dikira mempunyai banyak nama. Mungkin kerana banyak orang bela kucing ni. Pernah satu kisah lalu orang Arab letak dia seorang pemburu tangkap kucing, dia bawa masuk ke pasar nak jual lah. Sebelum Islam, zaman jahiliah lah kita kata. Bawa masuk dalam pasar, kemudian bila masuk ke pasar nak jual, lepas tu datang orang tanya, Bikam, berapa harga hadas sinau? Lepas tu datang seorang, Bikam hadas kit. Dia jawab harga sekian. Semua datang tanya nama berlainan. Kucing ni berapa? Tapi semua kalau kita terjemah bahasa Melayu, kucing ni berapa? Kucing ni berapa? Tapi kejap sinaur, kejap hirun, kejap kitun, kejap bisun, orang sebut. Jadi bila sebut banyak nama, tapi harga tak terjual juga. So, jadi si pemburu tu pandang dekat kucing tu, dia kata apa? Banyaknya nama engkau, sikitnya harga engkau. Maknanya nama engkau banyak, tapi harga engkau sikit. Ini dia katakan itu. Tapi dalam bahasa Arab ni sebenarnya memang sesuatu benda yang hebat, nama dia akan banyak. Setiap perkataan tu refers to macam ada different element of the same thing ke, ataupun macam hujan lebat dan hujan intelligence. Okey. Ataupun hujan lebat ada 5. Okey, faham. Kalau dia kata nama yang banyak macam tu neraka macam tu. Kalau neraka bila datang nama dia banyak, pasal kita tak mengalami neraka, tapi Allah Ta'ala berikan nama yang banyak. Yang contoh macam Jahim, Sa'ir, Lazar, Syawa.
kan, sifat-sifat api tu, dia actually memang kita kata nama tu sebenarnya menggambarkan kepada bentuk macam tadilah, sifat grade sifat tadi. Nama gitu kalau pada benda-benda biasa ni kadang bukan grade sifat, penggunaan biasa macam tersebarnya sampai semua orang tahu benda berkenaan tapi dengan nama yang berbeza. Kan, nama yang berbeza tapi semua orang tahu benda berkenaan. Kan, bila kita kata benda tersebut tak semestinya kerana sifat yang dia ada lah. So dia punya perkataan tu, the word itself boleh interchangeable lah. You macam perkataan kucing tu, kalau you buat sentence, any of the word is actually yes. Betul. Tak akan mengubah. Tak ada. Tapi bahkan contoh macam kita kata kalau macam pedang kan. Pedang kita kata kemungkinan ketika itu dia akan beza lah, macam kuda yang laju dan sebagainya. Memang ada sifat yang tu. Kita kata tengok keadaan. Tapi yang kebiasaannya, nama tadi kita letak mana-mana pun betul. Macam kita akan belajar Al-Baqarah ni, Al-Fatihah. Oh, kebiasaan ni berdasarkan banyak pembacaan. You have to read many books then you know mana satu. Macam simple lah. Macam orang tanya kita belajar bahasa Arab perkataan ma, mim, alif, ma. Actually ma ni dalam istilah dalam bahasa Arab, penggunaan Al-Quran sendiri pun dia ada 3-4 meaning. Kita nampak ma. Okey, kalau kita belajar tidak saja, ma nafi. Tapi ada ma soalan, question mark, ma. Mal qari'ah, al qari'ah, mal qari'ah tu maksud dia okey, ni soalan. Kemudian kadang-kadang ma tu maksud dia allazi. Kan? Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang. Bima kuntum ta'malun, bima kuntum tu datang dengan maksud dia ma tu bukan ma nafi. Ma tu maksud dia dengan apa yang. So actually the word is the same, tapi kadang-kadang kita kata kedudukan mungkin beza macam itulah berdasar penggunaan. Tapi macam mana bila orang tanya macam mana nak tahu? Banyakkan baca, banyakkan melihat. Tu biasakan bahasa Arab dengan biasakan tengok, maka kita akan biasa. Tu kadang-kadang macam dalam konteks kita belajar di sini tu saya galakkan kalau boleh lepas kita dah belajar bahasa Arab, sila cari belajar pula buku yang dalam bahasa Arab. Saya nak tunggu perbualan biasa saja kita jarang pakai. Tapi kalau berkaitan macam tafsiran Al-Quran, fiqh, hadis dan sebagainya, kita tengok sini huruf Arab tadi depan mata kita berkali-kali. So dia akan jadikan kita familiar. Even the sentence tadi kita akan biasa. Tu kadang-kadang macam apa, orang yang hafal Quran kan, atau orang yang hafal hadis, bila kadang-kadang orang baca hadis salah tu dia tak hafal semua, tapi dia bila orang tu baca macam lari sikit je, dia nampak the word is actually not there. Bahkan di antara cara para ulama mengenal hadis-hadis yang dhaif, selain daripada hadis tadi pahala amalan sikit pahala banyak, benda-benda tu dengan perawi yang ni kadang-kadang perawi tu betul lah, tapi kadang dia kenal dengan apa, dengan lafaz tu macam bukan Arab lafaz kan. Macam mana pembiasaan lah. Macam cara orang kita cara penulisan surat pun kita boleh nampak orang tu Arab ke bukan. Dia kalau orang bukan Arab ni, kalau dia tulis surat kan, atau tulis buku dan sebagainya, kalau kebanyakan lah, keseluruhannya, cara gaya bahasa dia tadi agak ni sikit, agak kadang-kadang extend jauh. Contoh selama ni kita tengok contohnya Abu Hasan Ali An-Nadawi. Dia memang keturunan Arab, tapi dia tinggal di India. Kalau siapa baca buku dia bahasa dia la ilaha illallah kan, dia bunga. Orang Arab pun kadang tak tulis macam tu. Hebat. Mana kita kata nampak perbezaan tau, kedudukan. Cara penulisan orang tu kita boleh baca. Tapi kena banyakkan biasalah. Sebab kenapa kalau boleh lepas belajar bahasa Arab, cari kelas pembelajaran kitab dalam bahasa Arab. Baru extend apa yang kita belajar tadi kita pakai. Kalau tak kita belajar tapi kita tak pakai, diamlah tengok macam aku rasa aku sekian. Kan kita tunggu bila nak pakai. Sebab kita belajar bahasa Arab kan, belajar nahu, huwa humahum tu, kita belajar saraf, kataba yaktubu, kataban dan sebagainya. Kita belajar sebenarnya untuk belajar baca buku. Sili pasal orang Arab untuk bercakap bahasa Arab, dia tak payah benda tu. Dia tak payah. Even kalau kami di tanah Arab tu, sebenarnya kalau kita kata dalam bab pandai tata bahasa, grammar Arab, orang Asia. Kita ni, Malaysia, Indonesia, Thailand, kebanyakannya kita orang ni, budak-budak ni antara orang yang pandai sangat nahu. Orang Arab tak pandai benda tu. Tadi orang apa tahu, benda tu biasa dan orang tanpa tulis. Tapi kita sekarang ni nak membaca benda yang orang tulis, kita kena tahu kaedah tadi. Sebab kenapa pembelajaran bahasa Arab tu kita kena penting. Macam kita nak terjemah buku ke, kena tahu apa yang mereka baca, apa yang mereka cakap. Jadi cara dia tadi tu yang kita belajar nahu dan saraf tu, orang kita suka belajar nahu saraf, tapi dia tak tahu nak guna kat mana. Guna dia adalah bila kita baca kitab.
kita baca kitab Arab di situ kita akan pakai apa yang kita hafal Faham Baik. Telah datang nama-nama yang banyak bagi surah Al-Fatihah. Nama yang terkenal Al-Fatihah. Jadi kita sebut nama Fatihah lah. Ada di antaranya yang sabit dengan nas dan ada di antaranya yang diistimbat melalui apa yang dikatakan mengenainya. Mana ada yang datang tentang surah Fatihah ini datang dari nas, Nabi sebut nama surah itu begini. Ada yang orang derive maksudnya dia keluarkan pengertian nama tadi daripada konteks hadis ataupun Al-Quran. Faham tak? Mana maksud dia nama dia tadi kan kadang memang betul nama dia kadang derive. Macam tadi kan apa kita kata, adakah nama tadi berdasar pada sifat yang berlainan pada dia ataupun nama diberikan. Kita kata macam dalam bahasa Arab kadang nama diberikan tu yang penting. Yang nama yang derive tadi daripada sifat. Itu kita kata kadang-kadang benda tadi mungkin bukan nama dia tapi sifat dia saja. Okey. Jadi dia kata telah datang ada di antara sabit dengan nas dan ada di antara disimbat melalui apa yang dikatakan mengenai inya, itu dengan surah berkenaan. Kita akan meringkaskan kepada apa yang sabit daripada nama-namanya dengan nas yang sahih saja. Mana nak baik kalau ikutkan daripada yang nas yang tak sahih banyak. Kemudian yang derive dengan pengertian banyak. Tapi kita akan tumpukan hanya kepada yang berkaitan dengan nama yang Nabi atau Al-Quran sendiri sebutkan. Okey, baik. Okey, nombor 1 dan nombor 2. Nama yang pertama dan nama yang kedua, Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Nama dia pertama dan kedua adalah Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Muslim, iaitu Imam Muslim rahimahullah telah mengeluarkan dalam sahih beliau dan An-Nasai dan Sunan beliau. Saya ingat itu nama kitab lah. Kitab sahih Muslim, Sunan Nasai. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril alaihi salam. Sedang mana Rasulullah SAW duduk dan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam ada Jibril duduk situ. Dalam tajuk ni mungkin kadang-kadang ada orang tanya ni, ataupun ada orang tak pernah tanya, tapi kita kena saya beritahu juga. Bila para sahabat menceritakan berkenaan kehadiran Jibril kepada Rasulullah SAW, dan konteks kadang-kadang contoh macam ni macam hadis berkenaan dengan Nabi terima wahyu. Hadis berkenaan wahyu datang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika mana Nabi terima wahyu, yang jadi isteri Nabi hanyalah Khadijah. Nabi tak ada isteri lain. Yang comfort dia, yang ketika dia terima wahyu dan sebagainya adalah Khadijah. So kadang-kadang mungkin ada orang timbulkan macam mana Aisyah boleh tahu. Cerita dia dia. Ada juga Ibn Abbas kan. Ibn Abbas tahu Jibril datang lepak dengan Nabi bercakap, adakah dia hadir? Okey. Persoalan macam ni dengar bila para sahabat menceritakan tentang Nabi SAW berkenaan dengan benda kadang-kadang mungkin dia tak Islam lagi ketika tu, atau dia tak hadir pun, atau dia tak lahir lagi ke dan sebagainya ketika tu, benda tu maksud dia pengertian tadi dapati daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan sahabat-sahabat lain tadi dapat mana? Daripada Rasulullah atau isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena faham macam tu je. Mana kita ada pasal para sahabat ni udul, mereka tidak akan menipu. Dapat di sisi ulama hadis, kalau darjat tertinggi dalam masalah masalah udul masalah tidak berbohong, tidak sekian, adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang kita tahu nilai jumlah mereka dan sebagainya, yang merawikan riwayat hadis ni kita tahu, kita faham. Bahkan kalau ada orang kata timurkan, kata di tengah sahabat ada orang munafik. So macam kalau orang munafik tadi yang riwayatkan hadis. Orang munafik zaman Rasulullah SAW terkenal, diketahui. Bahkan antara ada sahabat Nabi SAW seperti Hudzaifah bin Yaman, dia menjadi orang yang menjelaskan siapa dia orang munafik. Hatta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila zaman dia merintah, bila mana dia nak solatkan ke atas mayat mana-mana, dia tengok Hudzaifah semayang ke tidak. Kalau Hudzaifah semayangkan, dia semayangkan. Kalau Hudzaifah tak semayangkan, tak semayangkan. Pasal Hudzaifah pemegang rahsia Rasulullah SAW berkenaan dengan perkara-perkara ni. So, jadi setiap para sahabat ada spesifikasi. Ada berkenaan dengan peperangan, ada berkenaan dengan halal haram, ada berkenaan dengan Al-Quran. Yang ada seorang tu pegang rahsia. Pegang rahsia. Kalau contoh macam apa kalau Nabi gelar Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi kata amin hadhihi ummah, pegang amanah umat ini. Dia actually dalam kisah dia ni Nabi kata sebab apa? Sebab dia dalam peperangan dia telah ada dia datang kata memang dia bapak dia serang dia. Dalam peperangan tu bapak dia musyrik. Jadi dia ada kata dia terbunuh, ada kata memang dia bunuh bapak dia dalam peperangan berkenaan kerana bapak dia musyrik datang serang. Kalau bapak dia cari dia dilawan. Dan dia terbunuh bapak dalam peperangan dengan tangan dia sendiri. So, Nabi gelar dengan amin hadhihi ummah, memegang amanah umat ini. Memang kita kata memang para sahabat sayang dengan dia lah. Memang dia kata tak dalam pengorbanan kan yang tinggi. Dia antara orang yang kita tak lihat bapak dia ke siapa dia ke, kalau dengar bukan Rasulullah SAW, dia tak akan terima.
Contohlah, jadi antara yang ramai tadi Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman terkenal dengan pemegang rahsia Rasulullah SAW. Mana dia tahu siapa orang munafik. Dan macam dia tahu, dia ini sering Nabi berikan tugasan yang berbeza. Pernah sekali Nabi tugaskan dia ketika perang Khandaq. Kan ke perang Khandaq ada parit, kemudian Islam kat sini, musuh kat sini. Nabi suruh dia pergi tengok apa jadi. Orang lain tak nak pergi kan. Nabi suruh dia pergi tengok apa jadi, jangan buat apa-apa. Lepas tu cerita balik pada aku apa yang kau nampak. Dia masuk sana, pergi masuk seberang, ribut dan sebagainya. Nampaklah siapa yang ada. Dia kata aku nampak Abu Sufyan dan sebagainya. Aku nak ni dah. Tapi kerana teringatkan Nabi kata jangan buat apa-apa, maka aku tak buat apa-apa. Jadi dia, contoh macam kisah lain berkenaan orang-orang munafik, Nabi pergi jalan satu arah, berjalan dengan para sahabat yang lain, dia disuruh pergi jalan satu arah yang lain. Dia sampai jalan berkenaan, tiba-tiba orang munafik datang, menyerang, nak bunuh. Diingatkan Rasulullah SAW yang datang. Tapi kita muka dia kenal lah. Siapa orang berkenaan. Jadi kita sebab kena berkata dalam tajuk ni, para sahabat ditahu munafik siapa dan sebagainya di Madinah dahulu. Bukan benda yang tersembunyi. Bukan tak ada salah seorang di antara sahabat yang besar tadi, dia salah seorang munafik, tidak. Hasya lillah kita kata berkenaan. Mana kita kata memang mereka ni walaupun kita kata dia tak hadir, maksud dia dapat dari siapa? Dia mesti ada kedudukan dia. Kalau tak cerita sekalipun, jadi para sahabat macam ni kan, macam keadaan macam ni. Kita tahu Ibnu Abbas, adakah dia hadir sekali ketika Rasulullah SAW bercakap tu? Ini soalan dia. Pasal dia kata sedang Rasulullah SAW duduk bersama-sama dengan baginda Jibril alaihissalam, tiba-tiba sami'a naqidan fawqahu. Tiba Nabi terdengar bunyi krek, bunyi pintu buka krek ni tu, dari atas kepalanya. Farafa'a Jibril alaihissalam basarahu ila sama'. Lalu Jibril alaihissalam angkat kepala dia ke langit. Pandangan dia angkat ke langit. Faqala, lalu dia kata, hadza babun qad futiha minas sama'. Ini satu pintu. Ini satu pintu telah dibuka daripada langit ni. Ma futiha qattun, tak pernah dibuka sama sekali sebelum ni. Tak pernah dibuka sebelum ni. Qala, Ibn Abbas kata lagi, fanazala minhu malakun. Lalu turun daripadanya satu malaikat. Ni kita kata continuously, kalau kisah tadi Ibn Abbas ada ke tidak, orang kita timbulkan. So kita kena tahu bahawa salah para sahabat ni bila cerita macam ni, ini benda yang bukan dia ada-adakan. Kena faham pasal dorang udul. Qala, beliau kata fanazala minhu malak. Lalu turun daripadanya malaikat, satu malaikat. Fa'atan Nabi SAW, lalu dia datang kepada Nabi SAW. Faqala, lalu dia berkata, malaikat itu berkata kepada Nabi, abshir binuraini utitahuma. Bergembiralah engkau, abshir, bergembiralah, binurain, dengan dua cahaya. Utitahuma, diberi kepada kamu dua benda ni, dua cahaya ni. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, tidak diberikan kedua-dua ni kepada seorang nabi pun sebelum engkau. Mana tak ada mana nabi dapat dua cahaya ini. Fatihatil kitab, dua cahaya berkenaan adalah Fatihatil kitab, pembuka kitab itu Al-Fatihah, dan juga wa khawatimi suratil Baqarah, dan penutup surah Al-Baqarah. Mana dua tu? Mana cahaya ini maksudkan oleh malaikat berkenaan? Lam taqra harfan minhuma illa u'titahu. Tidak kamu baca satu huruf pun daripada kedua-duanya, mereka kamu akan diberikan akannya. Nya tu apa yang soalan nya tu apa? Apa yang diberikan? Okey, setengah para ulama menafsirkan yang diberikan adalah apa yang kamu minta. Anything. Tu sebab kenapa kita lihat dalam amalan dan masyarakat Melayu dan sebagainya, sering Fatihah dulu. Fatihah dulu kan. Kalau dia kata dalam masalah bismillah, betul kita dah datang dalil menyatakan semua urusan yang tidak mempunyai keinginan dan sebagainya tak dimulakan dengan basmalah, maka ia adalah terputus dan sebagainya. Okey, kita faham. Tapi dalam yang tajuk ni, mana contoh macam penggunaan Al-Fatihah sebagai pembuka bagi majlis ni kadang-kadang on derive dari tajuk ni. Mana diberikan apa kamu minta dalam padanya apa? Kamu minta tu ke ataupun bacaan tadi? Tapi pasal apa? Sebab isi kandungan Al-Fatihah dengan isi kandungan akhir Al-Baqarah sebenarnya dua-dua adalah doa. Dalam surah Fatihah kandungan yang ada adalah meminta hidayah. Dalam akhir surah Al-Baqarah yang diminta adalah apa? Keampunan. So dua benda. Mana sini minta hidayah, sini minta keampunan. Itu yang dimaksudkan ke ataupun satu lagi? Wallahu taala alam, mana yang satu jelas. Tapi pentingnya janji bahawa kita akan dapat kebaikan melalui dua cahaya berkenaan, dua benda berkenaan adalah besar. Itu je. Satu hidayah, satu keampunan. Satu hidayah. Mana Allah Taala janjikan ini untuk hidayah. Minta ini aku akan bagi. Yang satu lagi Allah Taala berikan apa? Pasti dapat keampunan. So jadi kalau siapa-siapa yang minta dua benda berkenaan,
daripada melalui ayat tadi, cara maka dia akan dapat, walaupun satu huruf dia baca, semua sekali dia akan dapat apa yang diminta daripada ayat-ayat berkenaan. Okey. Baik, diberikan faham. Jadi kita kata ini nama dia. Jadi nama disebut tadi adalah Fatihatul Kitab dan juga Fatihatul Kitab. Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Dikatakan mengenai punca penamaan ini, dikatakan para ulama, bahkan Imam Bukhari ada nukilkan perkara ni. Dia kata ia penamaan dinamakan dengan Fatihatul Kitab. Kenapa? Kerana ia merupakan yang mula-mula dibukakan dengannya kitab. Walaupun kita kata bila mana kita kata surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq, Iqra'. Tapi namun begitu ketika penulisan Al-Quranul Karim dibuat, maka yang mula-mula ditulis adalah apa? Al-Fatihah. Dan kita kena ingat masalah pengumpulan Al-Quran Karim. Al-Quran Karim dia ada dua tajuk tajuk. Bila orang bincangkan berkenaan Quran Karim bila ditulis. Okey. Al-Quran Karim sebenarnya ditulis semenjak zaman Rasulullah SAW lagi hidup. Bahkan baginda SAW pernah melantik lebih kurang dalam 42 orang sahabat sebagai penulis wahyu. Sebagai penulis wahyu ada 42 orang sahabat Nabi SAW ditugaskan sebagai penulis wahyu. Dan ketika mana hidupnya Rasulullah SAW dahulu, mereka inilah yang dipanggil untuk menulis wahyu. Bila datang Quran dan sebagainya, Nabi akan suruh panggil beberapa orang tadi, Nabi bacakan semula lepas wahyu itu turun. Lepas turun wahyu, Nabi akan panggil orang suruh tulis. Nanti ada beberapa orang. Dan itu yang khas yang amnya para sahabat seluruhnya, keseluruhan para sahabat memang menulis wahyu. Mana yang Nabi authorize atau tak authorize, semua tulis. Kebanyakan mereka akan menulis. Sebab Nabi pernah datang dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi larang. Nabi kata apa? La taktubu anni. La taktubu anni. Jangan kamu semua tulis daripadaku. Don't write from me. Anything kau dengar jangan tulis. Nabi kata, wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Barang siapa yang tulis daripadaku selain Al-Quran, maka padamkan. Maksudnya Quran yang tulis tak? Tulis lah. So meaning that zaman Nabi hidup dahulu, Quran itu telah pun ditulis. Cuma sandaran sebenar untuk penjagaan Al-Quran adalah hafalan, bukannya tulisan. Tapi sebab tu ada orang kata tak boleh hadis sepatutnya ditulis juga. Itu peringkat awal. Pasal peringkat awal dulu Hatta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengurung anak dia Ibnu Umar dan Abu Hurairah kerana kerja menyampaikan cerita daripada Nabi SAW. Pasal Umar bimbang akan bercampur aduk. Ini cara penjagaan para sahabat Pasal kita kata sebab kenapa cantiknya Islam ni. Dia kata ada yang penjelasan daripada Nabi SAW tadi. Kita kata kadang-kadang kalau orang salah faham, nanti kan dia baca dan semayang tak apa pasal je. Kan? Contoh macam innamal a'malu binniyat. Dia baca innamal a'malu binniyat, kan? Baca kan dia masalah. So jadi pembezaan pasal Quran ini kalamullah. Hadis Nabi bukan kalamullah, tapi penjelasan bagi kalamullah. Mana penjelasan kitab-kitab Allah? Mana apa yang Allah Taala sampaikan kalam Allah Taala ni diterangkan oleh hadis. So kalau dikata didatangkan serentak, masalah. Jadi penulisan hadis memang berlaku, kita kata memang kita kata lewat penulisan dia. Tapi penghafazan dan juga benda tu berjalan. Mana para sahabat zaman dulu. Tapi pasal Umar bin Khattab, walaupun dia dilarang tulis larang tulis, bila dalam tajuk berkenaan dengan mesyuarat, anything concerning masalah umat ketika zaman dia hidup, dia tahu pasal dia dengan para sahabat bukan semua hadir jumpa Nabi serentak. Mana ada kebanyakan mereka tinggal di luar Madinah, kan, rumah di luar Madinah, kemudian datang tinggal seminggu macam Umar buat dia tinggal seminggu, jiran tinggal seminggu. So dia akan tukar-tukar cerita apa yang Nabi ajar selama seminggu. Mana ada minggu dia turun, mana dalam peperangan dia ke depan. Tapi ketika minggu biasa dia duduk luar. Dia orang tidak kita tentu semua dalam Madinah, tidak. Abu Bakar sendiri pun rumah di luar. So jadi secara konsepnya kita kata diorang datang sekali-sekala. Ada yang datang lama duduk lama dengan Rasulullah SAW. Okay, pun ada juga. Contoh macam orang-orang yang fuqara muhajirin datang ke Madinah, mereka tak ada keluarga, tak ada harta dan sebagainya, tinggal di masjid. Jadi ada contoh macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ikut Nabi pergi mana-mana. Tapi sampai dia bagi alasan, kenapa aku tahu banyak. Dia kata kerana orang lain semua sibuk bertani, menternak, aku duduk dengan Rasulullah, berniaga, aku duduk dengan Rasulullah SAW. Jadi aku dapat banyak, dia kata. So anyway, bila kita perhatikan balik hadis tadi, kisah tadi, memang kerana tu Umar, walaupun dia tak benarkan tulis zaman dia, dan juga tak ada penulisan bahkan dia marah orang cerita-cerita tentang Nabi SAW ni, pasal apa? Pasal takut bimbang tercampur dengan Quran. Tapi dia sendiri, daripada para sahabat yang dia percaya, contoh Abdurrahman bin Auf ke, Abu Ubaidah Al-Jarrah ke, Bilal bin Rabah ke, yang besar-besar,
Yang mana kalau cerita Nabi kata sekian, diorang akan sami'na wa ata'na. Diorang takkan lawan. Mana bila ceritakan Nabi kata macam ni, dia senyap, dia takkan lawan dah. Contoh macam kita kata, contoh macam apa Ali bin Abi Talib. Dia pernah ketika mana zaman pemerintahan dia apa, hukum bunuh kepada orang yang kata dia Tuhan. Dia bakar. Bukan bunuh dengan biasa, bakar. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW telah datang apa? Lafaz Nabi kata la yu'adzib binar illa rabbun nar. Illa rabbun nar. Tidak mengazab dengan api kecuali Tuhan api. Itu Allah Subhanahu Wa Taala je boleh mengazab api. Kita tak boleh azab orang dengan api. Hukum dengan api tak boleh. Bakar hidup-hidup tak boleh. Tak ada jahat mana sekalipun orang jahat tadi jangan bakar dengan api. Ya. Jadi Ali bin Abi Talib pernah terjadi, tapi bila orang sebut dia berhenti, tak ada buat dah. Jadi macam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila kes apa para sahabat kata Nabi aku ada ilmu Rasulullah. Contoh macam kisah berkenaan dengan taun, ketika taun berlaku di apa di Syam. Taun Amwas dipanggil. Taun tadi penyakit merebak kita kata zaman dahulu tak tahulah pasal tandas tak betul ke, tapi Allah Taala turunkan penyakit, lalu orang Syam banyak mati. Dan termasuk mati dalam kisah berkenaan dalam peristiwa berkenaan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu sahabat Nabi SAW yang menjadi gubernur di Madinah. Dia di Syam ketika mana Umar memerintah. So bila dia dalam tempoh berkenaan, Umar sebenarnya nak pergi tengok. So bila nak masuk tu, dia teragak-agak dan dia kata tak pasti nak masuk ke tidak. Ada orang kata masuklah Umar, kau lari dari qadar Allah Taala ke? Kan kau takut mati ke? Kan nak mati ke tidak kan Allah Taala tentukan. Lepas tu kemudian ada kata jangan masuk. So jadi dia mesyuarat, dia panggil orang-orang tua di kalangan Ansar, orang tua di kalangan Muhajirin, orang tua di kalangan Ahli Badar, dipanggil untuk mesyuarat. So keputusan semua kata tak usah masuk. Tapi nak jadi cerita sebenarnya Abdurrahman bin Auf ada hafal hadis berkenaan dengan Nabi kata, kalau kamu dengar dalam satu buah negeri tadi ada penyakit, kalau kamu di luar kamu jangan masuk. Kalau kamu dalam jangan keluar. Mana kuarantin kan, sistem kuarantin tu Islam the first one yang letakkan benda ni. Jadi Nabi ajar pada para sahabat. So tapi diorang dah buat keputusan tak nak masuk. Cuma bila datang Abdurrahman bin Auf, dia datang dengar cerita orang dah buat keputusan dan benda, dia kata dia tak tahu lagi, dia kata dia datang lambat. Jadi bila datang tu, dia kata aku ada ilmu daripada Rasulullah SAW mengenai perkara ni. Aku ada ilmu daripada Rasulullah SAW mengenai perkara ini. So diorang masih lagi menukilkan walaupun tidak apa on writing. Dan kita kata tak pelik orang Arab ni dalam masalah hafalan, orang tak ada masalah. Kerana mereka memang hafalan kuat. Hafalan mereka memang kuat. Syair-syair yang kita tengok itu semuanya berasal pada hafalan. Diorang tak ada masalah pasal diorang memang kurang menulis. Kita ni dah ada tulisan tu yang kita malas tu. Kan contoh macam dah ada kan beli contoh macam beli Quran kecil, Quran besar, Quran sederhana, kemudian masuk dalam handphone pula. Betul tak baca-baca pun. Yang beria nak beli nak sekian, tapi dah ada tak baca pun. Itu kesilapan kita lah. Kadang-kadang bahkan take for granted. Bila kita dah ada benda tu kita tak baca. Dan bila tak ada tu kita nak. Bila dah ada kita simpan. Nantilah. So jadi in the end benda tu kita tak baca. Dan bahkan para ulama hadis zaman dahulu pun berdasar pada hafalan. Kalau orang tu biasa mengajar dengan kitab, kemudian dia buta ke, dia buku terbakar ke, hadis pecah ke sebagainya. Zaman dulu tak ada hadis lah. Di zaman dahulu buku terbakar. Periwayatan dia lepas daripada buku terbakar tadi tak ni. Dulu dia bercerita dengan buku terbakar. Kali kedua tu dah kurang nak pakai dah. Banyak macam tu jadi. Okay, jadi secara konsepnya kita kata asasnya memang kita kata Quran tak tulis, hadis pun tak ditulis dahulu, dah bahkan para sahabat banyak menegah. Tapi macam tadi dah balik pada rujuk hadis Nabi tadi lah. Nabi kata man kata anni ghayra Quran falyamhu. Berapa tulis daripada aku selain Al-Quran maka padamkanlah ia. Kenapa? Kerana bimbang akan tercampur Quran dengan bukan Al-Quran. So dari lepas tu bertelagah pula. Seorang tu kata, aku dengar Nabi kata macam ni. So masalah lah. Faham tak? Jadi secara asasnya benda tadi kena diperhatikan betul-betul. Kalau tidak dia akan termasuk dalam hadis tadi, benda bukan hadis, benda yang bukan benda yang bukan Quran. Hatta hadis sendiri pun kadang-kadang termasuk kata-kata penjelasan hadis tadi. Contoh macam dalam hadis berkenaan dengan kata-kata Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan Nabi terima wahyu mula-mula macam mana. Jadi bila kata bila datang lafaz Aisyah kata Nabi yatahannus bertahannus. Bertahannus ni dalam ada koma lepas tu betul wa huwa ta'budu layaliya. Benar beribadat pada beberapa malam. Lafaz tu bukan lafaz Aisyah. Lafaz daripada apa? Perawi hadis berkenaan. Dia sebut benda tersebut untuk penjelasan tambahan. Bahkan contoh dalam hadis Bukhari datang lafaz hadis tu yang cerita berkenaan dengan Nabi terima wahyu di awal tu. Kemudian ada salah seorang ulama nama Zuhri.
Dia kata fi ma balaghani, mana Nabi ketika mana putus wahyu kan, lepas Nabi dapat Iqra, kemudian kan nak tunggu datang satu lagi kan, Waraqah bin Naufal mati dan sebagainya. Nabi dan tempoh yang panjang tadi, sampai kan ada orang Kristian kata Nabi Muhammad pernah nak bunuh diri dan sebagainya kan. Jadi hampir-hampir. Jadi datang cerita tadi dalam lafaz hadis, dalam lafaz Bukhari datang lafaz itu. Tetapi dia kata apa? Fi ma balaghani. Siapa yang cakap fi ma balaghani tadi? Kerana orang yang tak belajar hadis, dia tak faham bahawa sebenarnya benda tu bukan kata-kata para sahabat, bahkan bukan kata-kata Nabi, tapi benda tu adalah kata-kata perawi hadis tadi. Dan bila dia kata fi ma balaghani, dia kata Nabi bersedih sangat mengikut apa yang datang padaku, kan? Nabi cuba nak terjun daripada bukit. Fi ma balaghani, tanpa sanad. Mana boleh pakai? Tapi dalam masa sama, kerana dalam hadis Bukhari, orang tak faham nak define mana satu teks hadis, mana tu bukan hadis, maka benda tu menyebabkan apa? Ada orang Kristian dan sebagainya gunakan hujah tadi Nabi pun cuba bunuh diri. Even orang Islam kita pun pening kepala. Nabi cuba bunuh diri. Kan? Sebenarnya Nabi sedih, tapi tak ada timur tajuk. Ikut apa sampai padaku, cuba nak terjun bukit. Siapa cakap? Siapa cakap? Nabi kata? Sahabat cerita? Tak, bukan sahabat cerita. Perawi hadis tadi kata, ikut apa sampai padaku, aku dengan Nabi yang sedih sangat sampai hampir-hampir macam tu dia kata. Tapi tajuk sekarang ni dia dengar dari siapa? Yang awal hadis tadi betul. Pada apa sampai padaku tadi tak cerita daripada siapa. Maka para ulama tolak teks tadi. Dia katakan ini kata-kata Zuhri tanpa sanad. Tanpa sanad. Az-Zuhri kata tanpa sanad. So dia kata tanpa sanad, maka benda tu putus. Tak ada kaitkan dengan Rasulullah SAW, putus Mana bila dia kata Nabi cuba ni, benda lafaz tadi walaupun dia ni siqah, dipercayai, tapi dia kata ikut apa sampai padaku, maka benda berkenaan tak dipakai. Kecuali dia kata daripada sebenarnya sampai pada sahabat Nabi yang mengetahui kisah berkenaan. Faham tak? Macam Aisyah dia hidup dengan Rasulullah SAW, bila cerita berkenaan wahyu datang macam mana, maka kita terima walaupun dia tak lahir, dia tak bersama Rasulullah ketika mana Rasulullah terima wahyu. Lahir dah, tapi tak lagi bersama kahwin Rasulullah SAW. Yang ada ketika tu isteri Nabi hanya Khadijah. So lepas Khadijah ni bantu Nabi kahwin sadar. Lepas tu dengan dia kita kata secara tak langsung dalam konteks tadi, memang dia tak hadir, tapi kita terima pakai sebab apa? Sebab dia bersama Rasulullah SAW dan dia boleh timbul tajuk dia benda sampai. Tapi kalau orang bawah daripada tu macam tabi'in dan sebagainya, cerita Nabi begini tanpa sanad, benda tu kita gantung. Benda kita mursal yang kita tak boleh pakai. Dan kita bahkan kalau cerita tentang Nabi SAW kena bersanad. Kerana itu kita kata dalam konteks ni, macam penulisan hadis pun boleh masuk kata-kata komentar daripada perawi hadis tadi yang ingatkan orang kata ini maksud dia sekian, datang daripada sahabat Nabi. Bukan, sahabat Nabi tak cakap. Nabi kata kadang-kadang datang penjelasan dari tengah-tengah tu. Dan penjelasan tadi kita kata bukan lafaz hadis. Hadis tu konteks yang Nabi cakap atau para sahabat sandar kepada Nabi. Apa yang dikatakan oleh tabi'in atau tabi'in atau perawi hadis tak dikatakan sebagai hadis. Nak baik faham Jadi konteks tu itu pernah jadi, bayangkan Quran. Lagilah. So jadi bila Umar larang ketika zaman dia tulisan hadis memang betul. Okay, tapi bila dah kita kata lepas dah fix, dah firm berkenaan dengan tajuk Quran ini macam mana, barulah kita kata penulisan hadis tadi tidak menjadi masalah. Pasal kalau tidak nanti kita akan menjadi tajuk perbalahan. So jadi Quran Al-Karim saya kata tadi ditulis secara umum, secara khas oleh para sahabat yang Nabi lantik. Kemudian ditulis secara umum oleh semua para sahabat. Namun begitu hanya dikumpulkan dalam satu mushaf pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada zaman beliau memerintah, berlaku banyak kematian di kalangan para sahabat yang mati syahid, yang dalam peperangan dengan orang murtad, orang tak nak bayar zakat, nabi-nabi palsu. Maka banyak para sahabat yang hufaz Al-Quran, qurra Al-Quran ni mati. Jadi Umar radhiyallahu anhu nampak keadaan berkenaan. Dan Umar ni kita tahu dia punya kata-kata ni ataupun firasat Umar ni dalam banyak perkara, para ulama memang kita kata mengiyakan. Pasal dia banyak benda dia sebut Allah Taala turunkan Al-Quran berkenaan dengan teguran ataupun saranan dia. Macam berkenaan dengan maqam Ibrahim, berkenaan dengan hukuman ke atas ahli Badar ahli Badar yang musyrikin yang tawanan perang dalam perang Badar, diberikan pilihan suruh tebus diri kan. Itu saranan dia. Dan Nabi tu tunggu Allah Taala perintahkan dapat. Ataupun berkenaan hijab isi Nabi daripada orang ramai, ataupun jadi solat ke atas orang munafik tak boleh solatkan. Benda tu dia sebut dahulu, dia kata yang sekian, adakah baiknya kalau sekian, lepas tu Allah turunkan Al-Quran menepati kehendak dia. Saranan ataupun ijtihad yang dia nampak. So Umar radhiyallahu anhu bila dia kata berkenaan Quran ni,
Dia kata pada Abu Bakar, dia kata cepatlah kejar umat ni sebelum mereka bercanggahan mengenai Al-Quran. Macam mana Bani Israel bercanggahan, aku bimbang, dia kata. Pasal dah banyak sangat mati Qurra. Pasal Qurra ni dia pasal zaman dahulu penghafalan Al-Quran syafawi. Mana orang dia kata bismillahirrahmanirrahim, anak murid pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, ulang sampai hafal. Sampai hafal. Bukannya berdasar pada masing-masing ada Quran sendiri baca, tak ada. Tak belajar baca dulu, belajar ni dulu, dengar. Dan makan ni lagi cepat Pembelajaran dengan mendengar lagi cepat dan makan lebih tepat. Kita baca sendiri, kita ikut kepala kita. Dan kalau Syekh tu baca, dia sebut, kita ikut tanpa pegang Quran tu lebih baik. Itu cara pembelajaran yang betul kita kata. Tapi benda tu sekarang ni payahlah. Banyak orang semua ada kerja. Semua ada kerja kan. Jadi ustaz pun sibuk, yang ni pun sibuk, semua sibuk. So tak ada masa. Itu jadi kes kita belajar baca supaya balik rumah baca sendiri. Tapi banyak orang tak baca balik rumah. Kan, faham tak? Tak baca balik. Jadi kita kata benda tu putuslah. So cara asasnya kita kata memang zaman Abu Bakar bila Umar sarankan, Abu Bakar mula kata, macam mana aku nak buat benda Nabi tak pernah buat? Abu Bakar, macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat? Betul tulisan tu berlaku, tapi kumpulkan satu, Nabi tak pernah buat. Tulisan tu ada, kumpulkan satu. Benda tu dah ada dah, sekali kumpulkan je. Di situ dia tajuk. Jadi Umar pujuk, akhirnya Abu Bakar pun rasa lapang dada dengan hujah Umar dan sebagainya. Itu Abu Bakar pun lagi arahan. Dan arahan diberikan kepada siapa? Kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, sahabat Nabi SAW di kalangan Ansar. Dia ni genius, kuat. Hafalan dia cukup kuat. Dia antara penulis wahyu dia, guru Al-Quran. Dan juga dia ni genius. Genius ni pernah dalam riwayat yang datang, dia ni dihantar oleh Rasulullah SAW pergi belajar bahasa Hebrew, Ibrani bahasa Hebrew tu, belajar tulis, baca, cakap dalam masa 10 hari je. 10 days. Kita belajar 30 hari Al-Quran, bahasa Arab dan 30 hari tak ada benda kan. Dia belajar dalam masa 10 hari je. Belajar. Pasal dia menjadi mediator, orang perantara untuk Rasulullah SAW menerima surat-surat daripada Yahudi sebagainya. Dia tu akan baca lepas tu. Tapi Nabi ajar belajar 10 hari saja. Dia memang hafalan dia kuat. Dan dia di antara orang yang mendengar pembacaan Al-Quran Rasulullah SAW dengan Jibril. Bila Nabi merajaah Jibril, tadarus Quran Jibril, dia antara yang mendengar pembentangan berkenaan. Pengulangan bacaan tu dia dengar. Dan dia antara bacaan yang terakhir yang Nabi bacakan, dia dengar. Sebab kenapa? Dipilih dia. Bila pilih dia, maka dia pun buat kerja. Oleh dia pun mula kata, dia bila Abu Bakar kata pergi buat, dia kata macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat. Dia pun sama juga kata benda yang Abu Bakar kata pada Umar. Tapi Abu Bakar perintahkan ini untuk kebaikan, dia pergi, dia buat. Dia kumpulkanlah, jumpa dia hafalan orang dan sebagainya, dia buat satu naskah. Satu naskah kemudian simpan. Naskah itu masah yang pertama tadi disimpan pada zaman Abu Bakar perintah dipegang. Bila Abu Bakar mati, diberi kepada Umar. Umar pegang. Bila Umar mati, diberi kepada isteri Rasulullah SAW, anak Umar, Hafsah. Hafsah pegang. Pada zaman Osman merintah, yang pegang masah berkenaan adalah Hafsah binti Umar. Jadi pegang. Itu nampak jadi dalam masalah kumpul Al-Quran dah lama dah. Tapi lepas tu bila pula jadi Rasam Osmani ni? Rasam Osmani ni bila? Rasam Osmani ni bila zaman Osman bin Affan radhiyallahu anhu, bila para sahabat pergi perang sampai Armenia, Azerbaijan kan, Turkistan sampai utara tu. Bila Huzaifah ibn Yaman pergi ke sana, didapati bacaan Quran orang sana pelik. Sebutan lain kan, lain bercelaru kan. Pasal actually benda masa dia aturan tu sama. Kan tak ada lari. Tapi bila time baca tadi dah mulakan kabut. Kan bacaan huruf. Pasal orang Arab zaman dahulu asalnya diorang menulis tanpa macam sin dengan dot dengan short, tak ada titik. Titik tu tak ada. Jam titik tu tak ada. Shin nun tu tak ada, memang tak ada sungguh, memang tak ada. Jadi kerana ketiadaan tulisan tadilah menyebabkan orang ramai dah mula tak tahu nak baca. Start dari kata huruf mana dulu, huruf mana kemudian. So sebutan tu jadi payah. Orang bukan Arab. So bukan Arab, masuk Islam, masuk Arab, masuk Islam, diorang tak boleh nak baca. So jadi dia start dapat dia iklan kabut. So jadi bila Huzaifah kata pergi ke Turki, dia kata orang baca Quran cukup lain, pelik dia kata. Jadi dia minta pada Osman supaya satukan tulisan Al-Quran. Satukan tulisan Al-Quran. So Osman pun jawab macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat? Jadi Abu Dhaifah pujuk. Dia kata pujuk kerana ini untuk kebaikan. Dia bimbang nanti umat ini akan bercanggahan berkenaan Al-Quran, macam bercanggahannya Bani Israel terhadap Taurat.
Kan, diorang berkecanggahan. Taurat tu untuk interpretation dia dan sebagainya punya banyak. Semua orang baca tak tahu tak ke mana. Pasal kebetulan diorang ada masalah. Masalah Taurat dan Injil ni tak boleh terjaga. Sebab apa? Sebab ketika contoh macam Musa AS, ketika dia dimatikan oleh Allah Ta'ala, kaum dia tak bersama dengan dia. Dipisahkan di antara dia dengan kaum dia. Pasal dia bila dia ajak masuk Palestin, kan, diorang tak nak. Lalu dia berdoa kepada Allah Ta'ala, minta pisahkan di antara dia dengan kaum dia. Waktu bila Allah Ta'ala pisahkan, 40 tahun kaum dia sesat, jalan di padang pasir. Kaum dia datang balik, dia tak ada dah. So itu sebab kenapa tidak terjaga lagi berkenaan dengan hafalan tu. Bayangkan satu generasi tu duduk dekat padang pasir, berayau kan, ulang alik, sampailah mereka jumpa balik Palestin. Ketika timbul tajuk yang kisah Sulaiman, Daud dan sebagainya lah. Cuma kisah tadi kita kena faham, diorang dahulu tidak ada, orang kata apa, mana Nabi tadi ditarik dari mereka dan keadaan diorang tak terjagalah kitab berkenaan. Kitab tadi tak terjaga sebab apa? Nabi tu mati, kaum dia tak ada bersama dengan dia. Isa AS macam tu juga, diangkat Allah Ta'ala dan keadaan kaum dia scattered, lari, selamatkan diri. Pembantu-bantu dia lari, semua lari. Jadi dengan keadaan tersebut, mana Isa AS ketika tu kan, mana bila Injil tak terjaga sebab tu. Tu bunyi lain, ni kata bunyi lain. Sebab apa? Sebab Nabi tadi diangkat, kaum dia tengah scattered. Yang ini mungkin ada third. Yang ini mungkin ada separuh je, mungkin ada sekian. Jadi tak ada penggabungan berlaku. So jadi apa jadi? Itu jadi dia. Jadi kerana tu bila mati Nabi berkenaan, wahyu yang Allah Ta'ala tinggalkan tadi tak terjaga dengan sebab itu. Adapun bila para sahabat zaman ni, tengok Quran Mashaf tu dikumpul zaman Abu Bakar lagi. Abu Bakar merintah 2 tahun lepas Rasulullah SAW. 2 tahun je lepas Rasulullah wafat. Tempoh pemerintahan dia pendek. Mana dalam tempoh dia merintah tadi, mana Rasulullah tak ada pun lebih 2 tahun. Masa kita ada 2 tahun kan. Mana 2 tahun? Sekejap je. 2 tahun tadi tu Mashaf telah ada. Dan dipegang Mashaf tadi sampai zaman Umar. Umar dah hampir 10 tahun, Umar pegang. Zaman Osman Mashaf tak ada lagi. Jadi bila zaman Osman nak tulis balik, orang sama dipilih. Itu Zaid bin Sabit, yang apa? Yang menjadi penulis wahyu Rasulullah, guru Al-Quran, dan juga kita kata apa, antara orang yang menghadiri pembacaan terakhir Rasulullah SAW dengan Jibril. Bahkan pada tahun Nabi SAW wafat, Jibril ulang 2 kali Quran. So, jadi dia disuruh. So startlah dia dibuat, bukan dia bersorang. Dia dan berapa orang para sahabat yang lain dipilih untuk jadi satu kuasa khas. Dan hafal dia keduangkan ulangan baca dan sebagainya, tulis. Kemudian kalau ada percanggahan, Osman pesan, kalau ada percanggahan berkenaan perkataan dan sebagainya, ikut bahasa Quraisy. Pasal contoh macam tabuk dengan tabut. Ta bawa kaf, ta bawa ta. Dua-dua maksud dia peti. Tapi satu bahasa Quraisy, satu lagi bahasa orang ni. Macam dia pelam dengan pauh lah. Pelam dengan pauh. Macam tu kita cerita dia. Jadi bila kita terang tu, secara tak langsung kita ada Quran, ketika tu ditulis dengan oleh Osman, jadikan satu tulisan. Sebab itu resap Osmani tadi dihantar ke seluruh pelosok tanah Arab dan dunia Islam. 7 naskah ketika itu dibuat dan dihantar ke seluruh tempat. Jadi kita kata macam mana dalam penulisan tadi, surah pertama diletakkan adalah Al-Fatihah. Pasal berdasar pada apa yang Zaid bin Sabit dengar terakhir Rasulullah SAW. Okey, faham Dan juga ia mula-mula dituliskannya oleh penulis mushaf, dan dia juga apa? Mula-mula dibaca oleh seorang pembaca Al-Quran. Dalam bacaan Quran Karim, dalam kita baca Al-Quran, ketika membaca untuk solat dan sebagainya, dibacakan dengan apa? Al-Fatihah dahulu sebelum yang lain. Hatta dalam kita kata dalam bentuk kita panggil tadarus Al-Quran pun, memang Al-Fatihah adalah surah yang pertama dibaca sebelum surah yang lain. Nampak? Jadi secara tak langsung kita kata memang surah tadi logiknya dinamakan dengan berkenaan. Tapi para malaikat pun datang dah dengan nama tersebut. Dalam 2 kitab sahih daripada hadis Ubadah bin Samit, Ubadah bin As-Samit, Ubadah bin Samit, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la salata, tiada salat, liman lam yaqra, bagi siapa yang tak membaca bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihatil Kitab. Nampak? Nabi sebut dengan Fatihatil Kitab. Nabi namakan macam tu. Tidak ada salat bagi siapa-siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam menamakan nama surah tadi adalah Fatihatil Kitab. Fatihatil Kitab. Dan dalam Sahih Muslim daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shalla salatan, man siapa satu salat, lam yaqra fiha, yang tak baca dalamnya, bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihatil Kitab, fahiya khidaj yaquluha salasan, maka ia adalah khidaj. Okey, macam ni kah? Sini saya sebut tadi. Yang perkataan yaquluha salasan ni bukan sabda Nabi. Ni penjelasan rawi. Perawi hadis sudah dijelaskan. Nabi sebut sampai sini je. Fahiya khidaj.
Dia berkata barang siapa yang solat satu solat tidak dia baca dalam solat berkenaan dengan Fatihatul Kitab, maka ia adalah khidaj, keguguran kan. Mana yaquluha ni adalah lafaz daripada komentator hadis berkenaan supaya terangkan Nabi, dia tak ulang lah Nabi khidaj. Tapi Nabi sebut 3 kali. Macam Nabi kata wailul lahu. Ada kadang-kadang para perawi hadis ni dia tulis salasan. Dia kan sebut 3 kali. Wailul lahu thumma wailul lahu thumma wailul lahu. Nabi kata celakalah orang berkenaan, Nabi sebut 3 kali. Ada macam tu. Ada kalanya para perawi tadi dia tak tulis, dia tak sebutkan benda tu macam tu, bahkan dia sebut sekali tapi dia kata yaquluha salasan. Okey. Mana dia sebut bagi dia sebut 3 kali. Tu kadang-kadang dalam separuh kitab hadis dia akan letakkan macam tak bracket lah, dia buat macam palang untuk tunjukkan bahawa benda tu bukan daripada teks hadis. Faham? Ini macam ni apa lagi dengan Quran. Tu sebab kenapa zaman Umar dia kurung tu. Kalau tak dia kata tengah Quran ni ada nanti kan akan kata daripada orang biasa. Tak boleh. Baik, faham kan? Jadi perkataan nama surah Fatihah yang pertama Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Itu nama dia. The first nama. Dua nama. Nama ketiga. Nama ketiga bagi surah Fatihah adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab. Telah datang dalam Sunan Abu Daud dan juga At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin ummul Quran wa ummul kitab was sab'ul mathani. Ummul Quran wa ummul kitab was sab'ul mathani. Kita nak ummul kitab. Ummul Quran tu adalah nama, itu nama keempat, tapi kita ambil dulu. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin ummul Quran wa ummul kitab was sab'ul mathani. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kenapa nama macam ni? Nama surah tu Nabi sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Ini memang kebiasaan Nabi SAW bila Nabi sebut satu surah, kadang-kadang Nabi tak sebut nama dia. Nabi sebut dengan apa? Ayat pertama dia. Mana first potongan daripada ayat pertama dia tadi, Nabi bacakan, Nabi terang ayat, lepas tu Nabi terangkan apa. Mana surah tadi dinamakan dengan surah itu. Ini dipanggil dengan nama berkenaan. Banyak surah Quran macam tu nama dia. Hatta surah Asy-Syams kan, Nabi kata Wasyams wa duhaha. Kenapa tak baca surah Wasyams wa duhaha? Mana Nabi sebut macam tu. Macam kata surah Iqra bismi rabbik, macam surah apa? Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia dah sebut macam tu. Mana disebut ayat pertama ataupun potongan pertama daripada ayat surah berkenaan. Ayat pertama surah berkenaan. Mana itu cara Nabi SAW terangkan berkenaan dengan nak terangkan surah mana. Jadi bila Nabi sebut Alhamdulillahirabbil alamin, Nabi kata Alhamdulillahirabbil alamin apa dia? Ia adalah Ummul Quran, ibu pada Quran. Ummul Kitab, ibu pada kitab. Was-sab'ul mathani, dan juga 7 yang berulang-ulang. As-sab'u 7, al-mathani yang berulang-ulang. Ini pun nama dia. Tu tiga-tiga tu nama dia tu. Nanti nama kelima dia As-sab'ul mathani. Tapi kita akan tengok nanti kejap lagi Berkata Imam Bukhari di awal kitab tafsir. Berkata Imam Al-Bukhari di awal kitab tafsir beliau, dinamakan Ummul Kitab kerana dimulakan dengan penulisannya dalam masa mushaf dan dimulakan dengan pembacaannya dalam solat. Mana dinamakan Ummul Kitab. Ini katakan Al-Fatihah ini Ummul Kitab. Sebab apa? Sebab dimulakan dengan penulisannya. Tulis Quran dulu pakai first adalah Al-Fatihah. Jadi dinamakan Ummul Kitab. Seolah-olah dia dia pertama, benar daripada belakang tu datanglah yang lain. Dan dimulakan dengan pembacaannya dalam solat. Dan solat kita baca apa surah sekalipun, kena baca apa? Suratul Fatihah. Doa iftitah sunat. Nak baca tak baca tak ada masalah. Tapi Fatihah tak baca masalah. So jadi Fatihah kena baca dulu. Maka Fatihah ini adalah ibu kepada bacaan yang kita akan baca dalam Quran. Dalam solat dalam solat. Dalam solat boleh baca Fatihah lebih sekali kalau macam. Okey. Lepas tu dalam berkenaan dengan tajuk, bila dia dikatakan sebagai rukun, dia tidak dibaca berulang-ulang kali. Kita baca tersilap, kita betulkan, tak ada masalah. Betulkan, kita terni lidah kita, mana bacaan kita hanya sekira-kira sekali. Tapi kalau sekiranya kita baca berulang-ulang kali, benda tu salah lah. Bahkan kita kata kerana apa? Kerana Nabi SAW, dia actually dalam sunnah ataupun arahan Nabi SAW ni, ada yang Nabi galakkan, ada yang Nabi larang, tapi ada yang Nabi diamkan ataupun Nabi tinggalkan. Nabi tak buat. Contoh macam bila ada salah seorang sahabat Nabi SAW, dia suka baca qul huwallah dalam pembacaan setiap rakaat dia baca di imam, dia akan baca qul huwallah. Maksud dia baca surah berkenaan. Fatihah dia tak baca. Sekali saja, dia tak ulang Fatihah banyak kali. Bahkan Fatihah tadi pembukaan, kemudian dibaca surah lain. So tidak boleh kita ulang Fatihah banyak kali. Bahkan sebahagian para ulama dalam mazhab Syafi'i nyatakan bahawa ulangan Fatihah tadi, Fatihah kita ulang kali kedua, maknanya baca rukun 2 kali, maka batal sembahyang.
Okey, tapi kita kata benda ni memang kita kata tak timbul ni lah. Kena ada percanggahan timbul, tapi kita ambil dengan apa yang Nabi buat. So Nabi baca Fatihah sekali, jangan baca 2 kali. Pasal kita kata, jangan kita kata macam Nabi tak larang pun. Jangan buat pasal yang tu. Pasal bila bab ibadah, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Dia sering orang-orang kita ni termasalah sikit berkenaan apa itu bid'ah. Yang terang itu kan. Bid'ah ni actually dalam masalah benda-benda yang kita reka atau ada-adakan yang Nabi tak ajar, Nabi tak galakkan ataupun Nabi tak suruh, Nabi tak janjikan apa-apa, tiba-tiba datang kita berikan satu bentuk pembacaan macam tu, cara macam tu dan sebagainya. Dalam ibadah, dalam benda-benda lain contoh macam makan, dan as long as you pakai tangan kanan, nak makan macam ni ke, makanlah, makan tak ada masalah. Islam tak larang. Datang ke belajar, naik kuda ke, beli kuda seekor kan, ataupun beli kereta ke, atau beli motor ke, atau jalan kaki naik basikal ke, terpulang dan kokok daripada sana kan, daripada area setapak ke, kita kata nak datang belajar naik basikal senaman tiap hari atau pulang, itu terpulang pada kita. Tapi Islam tak nak sekat tu. Tapi bab ibadat di asal tawakuf, mana jangan kita buat benda Nabi tak buat. Walaupun kita waktu biasanya baca Fatihah tu kira layan-layan sikit kan. Ya. Lepas tu kalau surah tak ada masalah sangat, tapi biasa Fatihah tu melayan-layan sikit tu macam kita start balik. Tak boleh. Jangan start balik. Tak ada. Jangan start balik. Kalau start balik seolah macam start semayang balik lah. It is saying that kita dah mula semayang semula. Tapi masalah pula kalau orang kedua one time macam tu, masalah juga. Kan? Orang kedua lah. Jadi dan was-was ditolak. Was-was Islam ditolak. Kita jangan layan was-was tadi. Actually dalam was-was tadi kita kata macam bab wuduk. Aku tadi kita double apa. Jadi kalau tengah tu kita concentrate lagi kita. Lepas tu kita reassess balik. Kemudian kita kata macam agaknya itu masalah. So jadi benda tu tertolak. Dalam Islam kita tak boleh buat yang tu. Reassess, ni kan. Jadi benda tu panggil was-was panggil. Mana benda berkenaan kita kata buat sekali dah siap. Mana kalau tu maksud itulah kadar dia. Mana apa kita ingat daripada Al-Quran, daripada bacaan Quran kita, itulah kadar kita dapat. Kalau kita sedar dalam keseluruhan semua solat ni kita diberi pada manusia ni berdasar kadar ingat dia. Ada orang ingat 50%. Mana solat tadi untuk diri dia 50% saja daripada dia. Okey, ada orang mungkin 30% dia ingat. Ada orang mungkin 80%. Mana dia sedar solat dia solat dan sebagainya, 80% daripada waktu berkenaan. Okey, dapat 80% lah. Mana ikut kadar apa yang dia ingat. Kadar ingat dia. Mana kalau dia ingat banyak. Kalau ingat sikit lah. Jadi kita kata tak perlu kita kata macam ulang balik, tak ada ulang balik. Dia senang ulangan. So kalau tidak ni habis masalah. Ulang balik. Ulang balik. So every time kita was-was je, buat sekali lagi. Was-was je, buat sekali lagi. Itu masalah. So in the end kita mengajar diri kita untuk was-was. So every time kita buat macam lama fikir macam Ramadan ni puasa kurang sikit lah, ganti balik lah. Salah lah. So everything essentially tak ada yang ke depan, semua ke belakang. Semua patah balik. So tak boleh. Jangan kita buat macam tu. Faham Berkata Ibnu Jarir berkata, Ibnu Jarir At-Tabari ulama tafsir, dia kata orang Arab menamakan setiap yang menghimpunkan sesuatu perkara atau mengepalai sesuatu perkara sekiranya ia mempunyai ikut-ikutan yang mengikutinya sebagai Mana setiap benda yang menghimpunkan, mana anything yang menghimpunkan, mana combine banyak benda ataupun mengepalai satu benda. Okey. Sekiranya ada ikutan belakang dia, ada yang menyusuri dia. Macam inilah ayam kan, ibu ayam lintas nak ikut, itik lintas kan, dia cari daripada dia, kemudian datang macam tu. Orang tak ikut bapak biasanya. Dalam alam haiwan biasanya nampak ibu, orang tak nampak bapak. Sebenarnya biasanya ada juga binatang-binatang tertentu jantan jaga anak, macam kuda laut dan sebagainya. Dia jantan yang jandu, anak tu ikut yang jantan, tak ikut yang ibu. Itu banyak macam tu kisah dia. Tapi normally dalam kehidupan biasa pun memang anak tu akan dapat ikut mak dia. So jadi benda berkenaan dipanggil Anything yang asal di bawah dia ada turutan yang lain mengikut dia dan sebagainya dipanggilkan So jadi dalam contoh Al-Fatihah, mana dia mula kepala, kemudian datang lain ikut dia, maka dipanggil ibu. Tapi the meaning of ibu tadi tu kita kata lagi besar lepas ni insya-Allah. Bila kita belajar berkenaan konteks isi kandungan Al-Fatihah, kita akan nampak sebenarnya yang dimaksudkan tadi kandungan dia tu tadi memang macam keseluruhan Al-Quran. Itu kita kata macam seolah macam Al-Fatihah ini kesimpulan Al-Quran seluruhnya. Nanti kita akan baca insya-Allah nanti. Baik. Nama yang keempat bagi surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Tadi Ummul Kitab ni Ummul Quran.
Dalam Sahih Bukhari, Ummul Quran hiya as-sab'ul masani wal Quran al-azim. Dia adalah Ummul Quran, adalah as-sab'ul masani wal Quran al-azim. Atau dalam hadis yang kita baca tadi awal tadi, yang Nabi kata apa alhamdulillahirabbil alamin, ia adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, as-sab'ul masani. Itu Nabi sebut dalam hadis yang kita belajar tadi. Dalam hadis yang nama ketiga dia Ummul Kitab tadi, ada disebut berkenaan Ummul Quran. Jadi Ummul Quran ialah sab'ul masani Quran azim. Dan dikeluarkan oleh Bukhari, oleh Muslim dan Nasa'i daripada hadis Abu Hurairah, man shalla salatan, barang siapa solat satu solat, lam yaqra fiha, dia tak baca dalamnya, bi ummil Quran, dengan Ummul Quran, fahiya khidaj, maka dia adalah khidaj itu salasan, maksudnya 3 kali Nabi sebut, ghairu tamam, tak sempurna. Ini penjelasan rawi, penjelasan rawi. Nabi kata khidaj, fahiya khidaj. Nabi ulang 3 kali. Mana tidak sempurna, maksud dia tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi dalam tu Nabi sebut dengan tadi Fatihul Kitab. Sekarang ni Nabi sebut apa? Ummul Quran. So perawi yang berlainan datang dengan lafaz yang berlainan. Tapi kita kata namun begitu maksud dia adalah surah yang sama. Still same surah. Jadi yang keempat nama dia Ummul Quran. Yang kelima as-sab'ul masani. As-sab'u al-masani. 7 yang berulang. As-sab'u 7. Al-masani yang berulang. Sani itu 2. Karrar sani 2 kan. Masani yang sering diulang-ulang. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Ahmad dan juga Ibnu Majah dan Nasa'i. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Ahmad dan Ibnu Majah dengan Nasa'i daripada hadis Abi Sa'id. Ibnu Mu'alla. Abu Sa'id Ibnu Mu'alla, bukan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Ibnu Mu'alla, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada beliau. Kisah dia panjang sikit. Kisah dia semayang, dia solat. Kemudian Nabi masuk jumpa dia tengah solat sunat lah. Nabi tegur dia. Dia terus solat juga. Lalu apa, Nabi SAW pun lepas dia semayang, Nabi kata, kenapa aku panggil kau? Kenapa kau tak sahut? Dia kata, ya Rasulullah, aku tengah solat. Lepas tu Nabi kata dengan dia, bukankah kau tak dengar ke dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, wahai orang beriman, sahutlah seruan Allah, sahutlah kepada Allah Ta'ala dan Rasul bila dia menyeru kamu. Bila Nabi dan Allah Ta'ala seru kamu, maka sahutlah seruan berkenaan. Nanti kita akan tunjukkan kat mana. Jadi dia dalam kisah tersebut, mungkin tunjuk jugalah. Tak tunjuk ni kan lafaz ni masalah. Dia betul ustaz dipercayai, tapi masalahnya zaman kita ni bila anak murid panggil Ustaz Adli kata, saya tak minat. Ni Ustaz Adli kata ada, tak nak. Masani. Ni dalam hadis ni, Bukhari Muslim hadis ni. Jadi kata apa? Dia kata sekejap. Ambil ini dulu. Dia kata apa? Daripada Abi Sa'id Ibnu Mu'alla, Ibnul Mu'alla, dia Abu Sa'id Ibnu Mu'alla, qala, dia berkata, kuntu usalli fil masjidi. Aku dahulu telah solat dalam masjid. Fada'ani Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW panggil aku. Abu Sa'id dia dengan solat dia panggil dia. Falam ujibhu. Lalu aku tak sahut seruan Nabi SAW. Fakultu falam ujibhu. Aku tak sahut. Fakultu ya Rasulullah. Jadi lepas mayang tu dia jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, inni kuntu usalli, aku tadi solat. Lalu faqala, lalu Nabi pun bersabda, alam yaqulillah, bukan Allah Ta'ala telah berfirman, istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sahutlah kamu, menyahutlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, daripada Rasul apabila dia menyeru kamu kepada apa yang akan menghidupkan kamu. Dari segi iman, ketakwaan yang akan diberi kepada kamu, sahutlah seruan berkenaan. Jadi stop situ. Stop sini. Jadi lafaz itu yang separuh ni kita akan tengok dengan hadis berkenaan. Jadi kita kata apa yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Mu'alla tadi, ini satu fake yang kena faham. Kita sering sebut berkenaan dengan solat tak dibatalkan tanpa sebarang sebab yang syar'i. Di mana sebab yang sah tak boleh batalkan solat. Apa perkara-perkara yang membatalkan solat? Itu yang kita terkentuk tu dalam cerita. Yang sekarang ni yang memang kita kata kita masih lagi dalam solat, kita macam nak tinggalkan.
Antaranya macam ni, kisah sahabat Nabi tadi. Nabi panggil dia, zaman kita adalah Nabi panggil. Kan Nabi tak ada dah. Yang tengah orang macam, kenapa tak sembahyang? Nabi panggil aku. Kan? Tak ada lah. Jadi kita kata, kalau Nabi panggil, kena sahut berhentikan. Batalkan. Ataupun mak panggil. Kena solat sunat dan sebagainya, mak kita panggil. Semua orang sebut benda, semua orang tahu. Maksudnya kalau solat sunat kena batalkan. Tapi faham tak? Ataupun satu lagi, ketika mana qomat. Kan? Qomat. Mana orang iqamah, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita masuk masjid, kita solat sunat. Kemudian tiba muazzin tu qomat. Dia dirikan solat, dia iqamah. Kemudian bila disebut iqamah, kita duduk solat lagi. Itu pun sama juga, kena batalkan. Soalan sekarang, macam mana batalkan sembahyang? Macam nak batalkan sembahyang? Okey. Sebenarnya let go je. Just let go. Let go je lah, tak ada bagi salam sebagainya. Let go je. Let go of the movement tadi, tinggalkan je. Yang iqamah tu kan, kalau macam walaupun kita dah tekan salam dah, kena batalkan. Pasal kita kata dalam hadis Nabi kata, idza uqimatis salah, bila dirikan saya solat, fala salata illa al-maktubah, maka tak ada solat melainkan yang fardu je. Mana bila iqamah telah bunyi, maka tak ada solat melainkan yang fardu saja. So jangan kita terus macam, aku tak kira aku nak habiskan juga. Actually kita dah tak khusyuk dah pun. Dia kena kabut dah, kan? Kita let go je. Atau macam tadi mak panggil, kan, macam nak batalkan, let go je. Batalkan je macam tu, lepaskan saja movement kita, tinggalkan. Itu cara dia. Macam contoh kita kentut macam tu je cara batalkan. Memang terbatal, tapi kadang ada seorang tu tak, dia malu nak keluar. Tengok dalam soft bau semacam je. Kan? Dia nak keluar, jadi tak ada siapa tahu dia kentut, jadi dia diam, senyap dia. Tak boleh lah macam tu. Keluar je lah, kan? Keluar je lah. Yang keluar. Lebih kalau kat Malaysia ni tak ada masalah nak keluar. Pasal apa? Orang Malaysia jarak soft dia kan jarak besar. Kan boleh masuk 5 orang tengah tu. Kan tak ada masalah. Jadi kita kata sepatutnya keluar je lah. Belajar lepaskan, let go. Mana cuma dia lari keluar. Bahkan cuma yang siapa jadi belakang dia akan ke depan. Tanpa dia tarik sepatutnya, kena faham. The movement dalam solat tadi kita kena tahu. Contoh macam bila kita tengah solat berdua kemudian datang orang belakang, Allahu Akbar. Yang makmum tu jangan buat macam, poyo, lantak engkau lah. Kau tak sentuh bahu aku, siapa suruh? Tak sentuh pun. Kan orang kita biasa ni kan, kalau orang Arab kan kita tak reverse, dia tarik kita. dia tarik. Bukan dia cakap ni, dia tarik. Dia tarik kita. Dia game lawan dia tu jatuh apa pasal. Anyway, kita kata macam bila takbir tu, ni lah kan. Pasal Nabi SAW, actually Nabi betulkan soft solat dalam sembahyang. Ada pernah salah seorang sahabat Nabi, dia sahabat Nabi SAW. Nabi semayang, kan semayang. Kemudian seorang datang semayang tengah kanan. Datang seorang solat sebelah kiri. Nabi SAW tarik dua-dua tadi rapatkan semayang ni. Nabi rapatkan, Nabi ke depan. Rapatkan mereka berdua, kemudian Nabi bergerak ke depan. So perbuatan Nabi bergerak ke depan tadi tu kita kata apa? Memberikan apa ni badan dalam solat. Kalau kita kata orang tak betul soft, tarik dia tak apa. Contoh orang tak rapat dengan kita kan, dia pernah buat, saya tarik orang tu. Saya tarik orang tu macam gitu sikit. Tapi betul lah, kita kata memang dibenarkan. Movement yang dibenarkan. Pasal Nabi SAW movement tadi Nabi buat, kita pun boleh buat, tak ada masalah. Kalau macam kadang dia pakai baju kan, dan orang baju ni rasa macam baju yang tak terbuka sikit. Macam t-shirt pendek sikit kan. So you tak ada masalah. Boleh. Yang kali sebaiknya jangan pakai t-shirt pendek lah. Tapi kalau kata ni tak ada masalah kan, macam betulkan apa baju dan sebagainya, tarik seluar sikit. Pasal kata nak sujud terus kan, takut seluar tak ni kan, tak ada masalah. Itu movement tak ada masalah. Itu actually movement dalam serentak dengan tu. Tapi ada orang kata tak boleh continuous movement. Continuous movement tadi, continuous movement tadi yang tak boleh tadi adalah movement yang tak dibenarkan dalam solat. Movement yang Nabi tunjukkan, even actually when we kan kita nak buang kahak dan sebagainya kan, itu pun Nabi benarkan. Nabi suruh kita buat. Even actually ada movement yang lain, contoh macam dokong anak dan sebagainya kan, movement yang dibenarkan. So any movement yang dibenarkan yang dalam solat, maka kita kata Nabi tunjukkan, kita boleh buat, so buatlah. There's no orang kata larangan, tak ada restriction. Yang tak boleh adalah contoh macam makan, lepak, sembang, jeling-jeling, tengok orang sebagainya kan, macam semayang. Betul macam itu je tak boleh lah. Tak faham tak? Jadi kita kata secara asasnya movement yang tak boleh tu kita kena tahu. Kita kata umumnya semua tak boleh. Tapi bila datang penjelasan Nabi boleh buat, maka buatlah. Tak bukan maksud dia suruh buat. Tapi kalau kena buat, kita buat. Faham? Eventually macam handphone bunyi. Handphone essentially ringing. Lagu Hindustan. Lepas tu kemudian handphone tadi boleh capai dengan tangan. Tu matikanlah. Kan?
Matikan. Mana cara matikan tak kira lah. Tengok tak tahu matikan. Kena matikan, tak boleh. Mana kita kata benda tadi kita kata apa lebih aula daripada kita duduk diam saja. Ada macam sekian. Actually memang kita konsultasi tak ada dah. Konsultasi kita daripada handphone aku salah bunyi sekarang, kenapa lah telefon sekarang? Tak tahu ke sekarang waktu semayang. Kan dah actually buang masa. Kan matikan je lah. Maka movement tadi dibenarkan. That's movement yang dibenarkan. Kalau movement buang kahak dibenarkan, kita terganggu, macam mana movement yang untuk mematikan telefon? So banyak orang tak faham bab ni. So jadi macam dalam fiqh ni berkenaan dengan hadis tadi, walaupun hadis tadi sebenarnya cerita berkenaan dengan masalah nama Quran tadi, nama Fatihah tadi, nama Fatihah tadi Sab'ul Masani. Tapi oleh kerana dalam tu ada fiqh berkenaan dengan tajuk Nabi suruh dia batalkan semayang kalau dipanggil, itu kena faham. Macam mana nak batalkan semayang? Just let go, then keluar. Tak ada masalah. Keluar je, gerak tinggalkan. Dan soalan sekarang kena ulang balik ke tidak? Jawapannya tidak. Kalau solat sunat tak perlu. Kalau solat wajib kena ulang balik sekali lagi. Itu je. Faham tak? The differences is actually pasal apa benda sunat ni yang tak wajib ni kita tak perlu ulang balik. Kecuali dalam bab ni lah, bab berkenaan dengan apa ihram saja. Ihram anda batalkan ihram anda tidak selesaikan ibadat ihram anda tadi untuk apa? Contoh macam sekalipun umrah tu sunat atau haji tu haji sunat, haji wajib lepas dah. Ni haji sunat lah. Anda batalkan ihram tu, ihram kita untuk haji atau umrah tadi, kita batalkan bukan dengan tahallul. Batalkan dengan cukur kepala ke, tidur dengan isteri ke, anything lah. Anything yang kita batalkan. Kita tanggal, kita pakai baju biasa, kita belah ke balik cepat pasal meeting ni, ada 5 juta punya projek nak balik Malaysia kan. Batalkan. Anda bertanggungjawab untuk datang balik semula tahun depan. Wajib. Tahun depan kena datang balik semula. Walaupun benda tu sunat. Adapun ada ibadat yang lain, contoh macam puasa. Kita puasa sunat hari ni. Kemudian datang kawan kita macam, Mat, jom aku makan, belanja makan, jom. Okey. Kita batal puasa kita. Soalan kena ganti tak? Tak kena ganti. Macam solat sunat, yang kita solat sunat, kalau kita kena batalkan dengan sebab yang syar'i. Sebab yang dibenarkan oleh Islam, maka tak perlu ganti balik. Dia cukup macam tu. Faham Kalau terangsung jadi dari itu kisah tadi pasal Abu Sa'id Ibn Mu'alla ni dia telah tadilah dia solat, Nabi suruh, Nabi kata asal kau tak sahut. Itu cerita dia. Jadi lepas tu dia kata apa? Nabi sabda pada lelaki ni, pada Abu Sa'id bin Mu'alla, lepas Nabi tegur dia tentang tajuk sahutan tadi, apa menyahut, Nabi kata kepada dia, "Lau allimannaka a'zama suratin fil Quran aw min al-Quran qabla an takhruja min al-masjidi." Aku pasti akan mengajarkan engkau satu surah dalam Al-Quran atau daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran atau dari Al-Quran, itu syak rawi, perawi hadis yang syak. Nabi tak ada ragu-ragu. Ini orang yang riwayatkan hadis tadi yang ragu. Dia lafaz dia satu surah dari Quran atau surah dalam Al-Quran. Fi atau min, which one is it? Dia ragu-ragu. Tapi the meaning is the same. Aku pasti ajarkan kau surah paling agung, seagung-agung surah dalam Al-Quran atau dari Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Aku pasti akan ajarkan kau. Lau allimannaka, pasti aku ajarkan kau. Lalu kemudian qala, berkata Abu Sa'id bin Mu'alla, fa akhadha bi yadi. Lalu Nabi pun pegang tangan aku. Lepas tu dah lama demo duduk, Nabi pun pegang tangan aku. Nak bawa keluar, tarik keluar. Dan actually pegang tangan dalam kedudukan ni tak ada masalah. Orang Malaysia je masalah sikit. Kalau lelaki pegang tangan lelaki, dia kata gay ke? Tak ada. Dalam Islam tak ada masalah ni. Ini kalau kita budak orang Arab kan, kita kata biasa. Kita ingat jumpa kawan Arab ni, jumpa pergi Mekah kan. Pergi Mekah, pergi umrah, jumpa dia. Dia datang dari Riyadh, jumpa kita dekat-dekat ni. Masjid Haram, tunggu dia habis sa'i. Lepas habis sa'i, jom pergi makan. Dia tak nak pegang tangan kita, jom tarik dia. Jadi biasa. Kalau kat Malaysia kan, tangan gitu-gitu, ini masalah ni. Ni orang kita salah faham. Pasal actually dalam Islam ni, mana sayang apa sama lelaki, apa sama jenis ni, memang tak ada masalah. Lagi sayang dia macam abang kita, macam adik kita, macam kita nampak dia macam ni. Bukan macam kita kata sayang loving macam dengan perempuan, dengan isteri. Tapi kita kata benda tu biasa. Pegangan tadi, gesture tu tak ada salah. Kalau dalam masyarakat kita, jangan buat pasal. Dia jadi macam, pasal pegang tangan tu kan. Itu yang Islam tak ada sebenarnya. Okay? Jadi Nabi pegang tangan dia, Nabi tarik keluar masjid. Okay? Falamma arada an yakhruja minal masjidi. Lalu bila Nabi nak keluar dari masjid, qultu, aku pun kata, Ya Rasulullah, innaka qulta, engkau tadi cakap, lau allimannaka a'zama suratin fil Quran, aku pasti akan ajar kau satu surah paling agung dalam Quran. Nabi kata pada dia. Jadi dia kata, Ya Rasulullah, tadi kau cakap macam ni. Qala, Nabi berkata, qala, na'am. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Alhamdulillahirabbil alamin tu, surah Fatihah ni, ia adalah as-sab'ul masani, 7 yang berulang. Wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung. Allazi utituhu, yang diberikan ia kepadaku.
yang aku diberikan akannya. Mana alhamdulillahirabbil alamin itulah 7 yang berulang, dan juga Quran yang agung yang diberi kepadaku. Surah tu pendek kan, tapi Nabi gelar dia 7 yang berulang, dan juga apa? Quran yang agung. Peliklah. 7 surah jadi 7 ayat tapi dia satu Quran. Nanti kita tengok macam mana. Pasal the content of surah Fatihah tadi merangkumi seluruh Al-Quran. It is saying that kita baca Fatihah tadi seolah macam surah seluruh Al-Quran. Tapi Ustaz, dalam satu surah pun dia ada cakap tentang surah ayat yang ditulis dalam tujuh. Saya ingat surah tu. Saya pernah baca surah Al-Hijr. Ayat tu lah. Itu yang Nabi sebut. Pasal Nabi kata Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah SAW, walaqad atainaka sab'am minal mathaniya wal Qur'anil azim. Demi sungguhnya hai Muhammad, kami telah berikan kepada engkau 7 yang berulang dan Quran yang agung. Dan Nabi sekarang dalam hadis ni clarify which one yang Allah Ta'ala maksudkan surah berkenaan. Surah Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, Nabi kata pada dia, mana surah paling surah Ashabul Masani nama dia. Okey. Mereka berkata ia dinamakan sedemikian kerana dia, kenapa dia namakan Ashabul Masani 7 berulang? Kerana dia ulang-ulang dalam solat. Okay? Maka ia dibaca daripada setiap rakaat. Mana Fatihah ini berkali-kali mana pun kita kena baca dia. Saja tak baca dia maka tak boleh. Faham Okey. Macam nak ambil waktu je. Ambil set tu lagi. Okey. Yang keenam. Nama dia Suratul Salah. Surah salat. Suratul As-Salah. Nama surah Fatihah adalah Suratul Salah. Telah meriwayatkan Imam Muslim dalam sahih beliau daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan Imam Muslim dalam sahih beliau daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, telah berkata Allah azza wa jalla. Ini maksud dia hadis kursi lah. Nabi terangkan bila Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata, maksud dia hadis kursi. Qala Allah azza wa jalla, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku agihkan, aku bahagikan solat di antaraku dengan hambaku, di antara aku dengan hambaku, nisfain, dua pecahan. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia akan minta, apa yang nak minta aku berikan. Mana aku bahagikan solat tu dua bahagian, separuh aku, separuh dia, baini wa baina abdi, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa'idha qala al-abd, bila berkata seorang hamba itu, alhamdulillahirabbil alamin, yang segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, qala Allah Ta'ala, akan berkata Allah Ta'ala, hamidani abdi, hambaku puji aku, hamidani abdi. Wa idha qala, bila dia berkata ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berkata, asna alayya abdi, hambaku sanjung aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, pemilik hari kebangkitan, qala, Allah Ta'ala akan berkata, majjadani abdi, hambaku agungkan aku, hambaku mengagungkan aku. Pasal di sini hari kiamat tu besar, Wa qala marratan fawwada ilayya abdi, dalam satu ayat lain datang fawwada ilayya abdi, hambaku telah menyerah kepadaku, berserah kepadaku. Sekali berkata itu, maknanya dia kadang Allah Ta'ala berkata hambaku agungkan aku, kadang Allah Ta'ala kata apa, fawwada ilayya abdi, hambaku menyerah diri kepadaku. Fa idza qala, bila seorang hamba tu berkata, dia berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya di kau kami sembah dan hanya di kau kami minta pertolongan. Qala, Allah Ta'ala akan berkata, hadza baini wa baina abdi, ini adalah di antara aku dengan hambaku. Inilah perjanjian dia. Inilah perjanjian di antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa dia yang dia nak minta. Maka bila hamba itu berkata saja, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau beri nikmat ke atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkai ke atas mereka, waladdallin, bukan juga orang yang sesat. Qala, Allah Ta'ala akan berkata, hadza li abdi, ini untuk hambaku, wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Mana ini sila Allah Ta'ala bahagikan. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahawa apa? Bahawa solat itu yang walaupun Nabi sebut apa kata-kata Allah Ta'ala tadi solat, tapi penjelasan dia ketika mana diterangkan hanya Al-Fatihah. Kata time rukuk Allah tak sebut apa benda, tak ada kata apa tapi ketika dalam solat, dalam Al-Fatihah tadi timbul di mana tiap kali kita baca satu ayat, Allah Ta'ala akan berikan jawapan kepada apa yang kita baca. Sebab kenapa baca Quran, baca Fatihah kena tartil. Jangan baca ikut macam laju je nak cepat. Macam tarawih kan. Kita tarawih mana-mana baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Janganlah. Memang kita kata the time gap ataupun time space time di sisi Allah Ta'ala tak sama kita.
Mana kalau kita kata Allah Taala nak sahut, kerana kalau manusia ni letakkan di atas satu pentas yang besar, semua minta benda pada Allah Taala serentak. Allah Taala beri semua serentak. Pasal dia tak ada masalah untuk menjawab semua sekali. Tak ada macam kejap seorang-seorang lah. Tak ada. Tak ada macam tu. Pasal Allah Taala boleh dia punya kekuasaan dia boleh mengetahui segala-galanya tanpa batasan. Kita sekarang limited. Allah Taala tak ada limitation. Tak ada limitation Allah Taala berkenaan perkara ni. So secara tak langsung kita kata memang Allah SWT memberikan ruang yang besar. Dan tajuk ni memang kita kata boleh. Tapi kalau boleh bacalah dengan tartil, kita ni pun faham apa kita baca. Baca satu kemudian kita berhenti, baca satu kita berhenti, supaya dapat kita kepada hasil. Mana suratul salah tadi kena dengan apa yang kita kendaki. Faham tak? So the meaning is actually there. Memang kita kata nama suratul salah tadi kena dengan surah Fatihah kerana dalil hadis Nabi SAW. Okey, baik. Kita berhenti kat sini insya-Allah. InsyaAllah ada ustaz akan ada ceramah sini. Kan nampak tu kan? Berkenaan dengan nama. Kan petunjuk Al-Quran Sunnah dalam nama. Rasa rajin boleh, tak ada rasa benda-benda, boleh pergilah hadir Jangan lari balik tidur. Banyak kerja lain lagi. Okey, baik. Jadi kita berhenti kat sini insya-Allah, kita akan masuk nanti pada minggu hadapan berkenaan nama yang ketujuh, itu surah Ruqyah. Surah Ruqyah. Mana Al-Fatihah tadi kita ambil apa? Fatihatul Kitab atau Fatihah atau Fatihatul Kitab, Fatihah atau Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Masani, Okey, Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Masani, kemudian suratul Salah. Jadi akan masuk ni nombor 7, surah Ruqyah, surah Ruqyah. Okey. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So last question. Kalau macam kita sembang-sembang dengan our friends kan, kadang-kadang kita nak remember ada hadis macam ni, tapi kita tak ingat verbatim tau, word by word, tapi kita ingat dia punya like sort of the gist of the hadis. Okey, jadi kita kata sini, kalau dalam bentuk berkenaan sebenarnya dibenarkan periwayatan hadis dengan makna. Maksudnya para ulama macam Imam Bukhari sendiri memang benarkan periwayatan hadis dengan makna. Tapi kita confirm lah, kita tahu di mana duduknya hadis berkenaan. Saya ingat kalau kita kata rujuk ke sana, kita tahu di mana duduk dia. Tapi kita tak hafal the exact phrase. Imam Muslim tak benarkan. Imam Bukhari benarkan riwayat dengan makna. Mana jumhur banyak ulama-ulama hadis membenarkan riwayat dengan makna. Itu actually by meaning lah, not by verbal ni. Okey, konteks. Okey. Thank you.